السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Bermaksud, apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat ke-98. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya mari kita merufakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita sama-sama pada malam ini sekali lagi menyambung kuliah perkongsian kita berkenaan dengan ilmu tajwid. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dah masuk 21 Jamadil Akhir, bersamaan dengan 13 hari bulan Januari 2023. Baik, insyaAllah pada malam ini sebelum kita meneruskan pengajian kita di bawah tajuk yang terakhir, iaitu Lam Sakinah, Lam yang bertanda mati, marilah kita sama-sama tuan-tuan dan puan-puan dan para jemaah yang dirahmati Allah, kita dengar sedikit hadis. Kalau kita lihat muka surat 12 tuan-tuan, kita ambil hadis muka surat 12 daripada Bara' bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya seseorang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan di syurga bersama malaikat, dan hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Saya ulang tuan-tuan, daripada Bara' bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya seseorang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan di syurga bersama malaikat, dan hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Pengajaran yang kita boleh ambil di sini tuan-tuan, seseorang yang mahir ni tuan-tuan dalam kurungannya iaitu pandai membaca Al-Quran berserta mengamalkan hukum hakam tajwid. Maka Nabi bagi tahu pada kita tuan-tuan dan puan-puan, tempat kita ni di syurga bersama para malaikat. Dan yang kedua tuan-tuan, hiasilah Al-Quran bacaan kita dengan suaramu, dengan suara. Allah kurniakan kita suara, tak kira suara kita ni sedap ke tak sedap tuan-tuan, tapi bila kita baca Al-Quran ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tempat kita dijanjikan di syurga bersama dengan para malaikat. Baik, di bawah tu tuan-tuan, menurut Imam Mawardi, meninggal dunia pada tahun 450 Hijrah, melakukan Al-Quran itu boleh, dari segi hukumnya boleh dan harus selagi ia tidak keluar daripada hukum hakam tajwid. Sehingga nak kata kat sini, sehingga merosakkan bacaan. Manakala ijma' ulama' ni tuan-tuan, ulama' ni bersepakat bahawa seseorang yang mempunyai suara yang baik dah digalakkan membaca Al-Quran secara berlagu. Kita sebut dari segi kesenian Islam ini dia panggil taranum, taranum. Tuan-tuan, insya-Allah habis belajar ni kita cari dari ustaz yang boleh kita ambil belajar taranum kan. So di mana seni taranum ni banyak apa, ada beberapa lagu tuan-tuan, Bayati,
belajar dulu di luar dulu, di Jordan dulu. Kalau ada majlis-majlis rasmi, dia akan jemput tuan-tuan pelajar Malaysia, bukan pelajar Arab sendiri, pelajar Malaysia untuk membaca ayat suci Al-Quran secara berlagu. Dia orang kalau dia mau kita baca Quran secara berlagu, Allah, kita dia mau Allah, Allah, kita tak tahu kenapa dia sebut Allah, Allah. Maksudnya dia macam dia dah sampai terbakar-terbakar kan, dia ada lagu dia secara peringkat tinggi kan, betul turun balik. Dia ada lagu-lagu dia kan, bila kita dengar Allah, Allah, dia orang teruja apabila kita punya rakyat Malaysia ni, pelajar-pelajar Malaysia ni, bila ada majlis lagi, majlis rasmi, dia orang tunggu-tunggu ada tak bacaan daripada pelajar Malaysia. Kalau ada, dia orang tunggu, dia orang tengok. Kemudian sampai satu tahap dia kata Allah, Allah SWT. Maksudnya bila Al-Quran ini kita dilakukan, maka kita baca pun, kita dengar pun, kita akan rasa khusyuk dan tertarik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan kepada tajuk kita berkenaan dengan lam as-sakinah, lam yang bertanda mati. Baik, kita berhenti itu pada muka surat 128. 128. InsyaAllah kalau ada kesempatan tuan-tuan, kita akan habiskan pada malam ini. Okay, baik, insyaAllah. Baik tuan-tuan, kita rujuk pada muka surat 128. Hari ini kita akan masuk berkaitan dengan lam sakinah al-fi'l. Al-fi'l, lamul fi'li, lamul fi'li dari segi sebutan bahasa Arab ni. Baik, lam al-fi'l merupakan huruf lam yang bertanda mati yang terletak pada kata kerja fi'il. Fi'il ni tuan-tuan dari segi masuk bahasa Melayu kita mudah, itu dia adalah perbuatan. Sama ada kata kerja madhi, kita buat fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni tuan-tuan ialah perkara ataupun perbuatan yang sudah lepas. Kita sebut sini fi'lul madhi. Manakala sama ada kata fi'lul madhi, kata mudhari. Mudhari itu tuan-tuan bermaksud sedang berlaku, perbuatan yang sedang berlaku. Atau kata kerja amru, fi'lul amri, itu satu perbuatan yang diperintahkan. Ia dapat dilihat contohnya seperti berikut. Baik tuan-tuan, kita tengok jadual di bawah. Nombor 1, yang mana lam ini terletak pada kata kerja madhi, fi'lul madhi. Contoh yang diberi di situ tuan-tuan dan puan, arsalna. Sama-sama kita baca tuan-tuan. Arsalna. Okay, sekali lagi tuan-tuan. Arsalna. Arsalna ni bermaksud kalau benda yang sudah lepas, maksudnya kami telah memutuskan ataupun kami telah mengirimkan. Nah, itu tuan-tuan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kata kerja mudhari. Fi'il mudhari ni seperti mana yang bagi saya beritahu awal tadi, bermaksud sedang berlaku. Kalau di situ dia bagi contoh yaltaqithu. Sama-sama tuan-tuan. Yaltaqithu. Ini dalam surah apa tuan-tuan? Ini dalam surah potongan ayat ataupun bukan potongan ayat, potongan kalimah perkataan daripada surah Yusuf. Surah Yusuf yang berkaitan dengan apa? Adik-beradik Nabi Yusuf AS kan, yang rancang untuk bunuh Nabi Yusuf. Yang kata nak buang dalam satu tempat dan pergi kan. Yaltaqithu itu bermaksud dipungut. Dipungut. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, kata kerja lam yang terdapat pada kata kerja. Kata kerja ni bermaksud kata kerja amru ni maksudnya perbuatan yang diperintah. Kalau contoh kat sini kul. Kul ini bermaksud tuan-tuan katakanlah. Kul bermaksud katakanlah. Okey, yang menunjukkan bahawa tuan-tuan lam fi'il ini merupakan lam yang bertanda mati yang terletak pada kata kerja. Yang tiga ni tuan-tuan. Baik, kita lihat pada pusat 129. Di sini membincangkan tentang hukum bacaan bagi lam al-fi'il ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, wajib dibaca dengan izhar. Yang kedua, wajib dibaca dengan idgham.
Okey, baik, kita lihat sama-sama tuan-tuan. Kita lihat kepada nombor 1 dalam jadual tu, wajib dibaca dengan izhar. Sekiranya selepas lam yang bertanda mati ini terdapat huruf selain lam dan ra. Okey, saya tulis itu tuan-tuan. Lam al-fi'l, lam al-fi'l. Lam al-fi'l ini ialah huruf lam yang bertanda mati yang berlaku ataupun lam yang bertanda mati terletak pada kata kerja sama ada fi'lul madhi, fi'lul madhi yang lepas, fi'lul mudhari ataupun fi'lul amr, suruhan atau perintah. Okey, baik. Kemudian dari segi hukum bacaan dia tuan-tuan, nombor 1 hukum bacaan bagi lam al-fi'il terbahagi kepada 2. Satu, kita baca secara izhar. Izhar ni kita baca secara jelas ataupun kita sebut tanpa debu. Kemudian yang kedua dibaca secara idgham. Idgham ni tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, dia bukan hukum tetapi bermaksud memasukkan. Okay. Baik, kita lihat sama-sama. Baik, hukum bacaannya terbagi pada 2, iaitu izhar dan idgham. Izhar ni tuan-tuan bermaksud sekiranya selepas lam itu bertanda mati terdapat huruf selain ra. Maksudnya izhar ni, dikatakan izhar, lam ini, lam mati tadi bertemu selain daripada huruf lam, daripada huruf apa tuan-tuan? Lam dan ra. Lam dan ra. Ini tuan. Maka apabila lam mati bertemu selain daripada huruf lam dan ra, maka dibaca secara izhar. Manakala idgham pula, iaitu selepas lam ini, selepas lam mati bertemu huruf lam ataupun huruf ra, maka dibaca secara idgham. Baik, kita lihat contoh di bawah supaya tuan-tuan nampak dengan jelas. Okey, kita lihat contoh nombor 1 yang mana kita kena baca secara izhar. Contohnya diberi ja'alna. Okey, saya ambil yang ni tuan-tuan. Contoh nombor 1 sini tuan-tuan. Ja'alna. Ini adalah lam al-fi'il. Okey. Lam al-fi'il yang mana kalau kita lihat, adakah soalan dia, adakah dibaca secara izhar ataupun idgham? Pada tuan, idgham ke secara izhar? Secara izhar. Kenapa secara izhar? Sebab selepas lam mati bertemu dengan bukan selain daripada huruf lam ataupun ra, maka di sini kita baca secara izhar. Baik, macam mana contoh bacaan? Ja'alna. Okey, sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Ja'alna. Secara izhar, bukan secara idgham. Kalau secara idgham, dia macam kita nak memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris, tapi sini tidak ada. Ja'alna. Okey, baik, itu contoh yang diberi. Baik, kemudian kita lihat contoh yang seterusnya tuan-tuan, al-qa. Okey, contoh yang kedua, al-qa. Okey. Di sini terdapat lam al-fi'il, selepasnya bukan bertemu dengan huruf lam ataupun ra, maka bacaannya kita baca secara izhar. Okey, sama-sama tuan-tuan. 1, 2, 3. Al-qa.
Alqa. Baik, yang seterusnya yang terakhir contoh yang diberi di situ yaltafit. Yaltafit. Okey. Yaltafit ada lam al-fi'il di sini, kemudian ta, fa, ta, mati. Okey, sama-sama tuan-tuan. 1 2 3. Yaltafit. Sekali lagi. Yaltafit. Okey, baik Okay, tuan-tuan hati-hati walaupun ini ada contoh, kita baca kena betul tuan-tuan Ta ini kita kena keluarkan angin sikit sebab ni adalah huruf hamas. Nanti kita akan sampai kepada pembelajaran makhraj huruf dan sifat huruf. Yaltafit. Ada weh. Macam tu Satu dua tuan. Yaltafit. Kalau ta pula kita kena tepat. Contoh contoh kita gantikan ta pada ta. Macam tu tuan. Yaltafit. Dia lain pula Okey, baik, itu kita akan sampai tajuk itu insya-Allah. Okey, baik, selesai berkenaan dengan hukum bacaan bagi lam al-fi'il bagi untuk izhar. Sekarang kita lihat tuan-tuan bacaan yang kedua diwajib dibaca dengan idgham. Okey. Bila baca dengan idgham ni tuan-tuan, mesti lam mati tadi, lam al-fi'il tadi bertemu dengan salah satu sama ada lam ataupun ra. Okey. Kita lihat sama-sama contoh yaj'al. Yaj'al lahu. Yaj'al lahu. Mesti ada waw kecil satu. Okey. Baik. Di sini kita panggil, kita kena baca secara hukum bacaannya secara idgham. Sebab apa tuan-tuan? Kita memasukkan bunyi huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Ini huruf yang mati kepada huruf yang berbaris. Baik, untuk hukum idgham di sini kalau kita lihat lam itu tidak diberikan tanda sukun. Kosongkan sahaja. Bila tak ada tanda sukun, maksud pun bermaksud ini juga lam yang tanda dia mati. Okey, baik. Maka bacaan dia secara idgham, contoh bacaan tuan-tuan yaj'al lahu. Nampak? Dia memasukkan huruf lam mati ke dalam huruf lam yang berbaris. Ini lam yang mati nombor 1, ini lam yang berbaris nombor 2 dia masukkan. Sama-sama tuan-tuan. Yaj'al lahu. Baik. Tapi hati-hati tuan-tuan, di sini tidak ada harakat. Jangan kita tambahkan harakat. Contoh yaj'al lahu. Sebab dia bukan hukum idgham. Dia adalah idgham, bacaan secara idgham tidak ada harakat. Yaj'al lahu. Okey, sama-sama tuan-tuan sekali lagi. Yaj'al lahu. Okey, baik. Boleh tuan-tuan Kemudian contoh yang kedua iaitu bertemu lam mati bertemu dengan huruf ra. Qurrabbi. Kita lihat sama-sama. Qurrabbi. Qurrabbi. Okey, baik. Lam ini juga dikatakan adalah lam yang bertanda mati walaupun tidak ada di atasnya tanda sukun. Okey, baik. Baik, sama-sama tuan-tuan, kita baca bacaan kalimah ini secara idgham, memasukkan huruf lam yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Huruf yang berbaris adalah huruf ra. Ini baca sama-sama tuan-tuan. 1 2 3. Qurrabbi. Sekali lagi tuan-tuan. Qurrabbi. Okey, begitulah bacaan dia secara idgham, di mana lam al-fi'il ini tadi berada selepasnya iaitu huruf ra ataupun lam, maka dibaca secara idgham. Qurrabbi. Dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca ni tuan-tuan. Bacaan ni kalau siapa baca macam ni salah tuan-tuan. Qul rabbi. Kalau baca qul rabbi, masuk syaddah ni tidak berfungsi. Maka idgham bermaksud memasukkan qurrabbi. Sama-sama sekali dah tuan-tuan.
Rabbi. Itu cara bacaan yang sebenarnya. Okey, baik, kita lihat huraian di bawah, tuan-tuan. Huraian di bawah berkenaan dengan idgham. Apabila terdapat huruf lam yang bertanda mati bertemu dengan huruf lam yang berbaris seperti yaj'al lahu, maka hendaklah dibaca dengan idgham tanpa dengung. Baik, tadi kita dah baca tanpa idgham tanpa dengung. Cara bacaannya hendaklah memasukkan huruf lam yang bertanda mati tadi ke dalam huruf lam yang berbaris. Okey, kita dah selesai dah tadi, kita dah selesai buat cara bacaan. Kemudian apabila terdapat huruf lam yang bertanda mati bertemu dengan huruf ra yang berbaris seperti Rabbi, maka wajib kita membaca dengan idgham tanpa dengung. Okey, bertemu dengan lam tadi pun tanpa dengung, bertemu dengan ra pun kena baca tanpa dengung. Tetapi idgham mesti ada, idgham tanpa dengung. Baik, seterusnya izhar pula. Apabila terdapat huruf lam yang bertanda mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berbaris selain huruf lam dan huruf ra, maka hendaklah dibaca dengan jelas tanpa idgham dan tanpa dengung. Kalau izhar tanpa idgham, tanpa dengung. Kalau idgham tanpa dengung. Boleh tuan-tuan? Okey. Seperti dalam surah Al-Baqarah, iaitu faja'alnaha. Okey, baik tuan-tuan, kita baca sampai habis potongan ayat ni. Ayat 66 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha dalam potongan ayat ini, tuan-tuan, ada satu lagi yang kita kena baca secara izhar. Kamu dah tuan-tuan? Alhamdulillah, terima kasih Encik. Pada kalimah khalfaha, ada tak? Tuan-tuan kalau ada pensil, tuan-tuan gariskan juga bawah tu, tuan-tuan. Ini merupakan huruf lam al-fi'il, lam al-fi'il yang bertemu selepasnya bukan huruf ra ataupun lam. Maka bacaannya kena secara izhar dan tanpa dengung. Baik, Baik. Baik, kita lihat muka surat 130. Okey. Kita masuk terjemah buku. Yang din mutakin tu? Yang din mutakin. Yang ujung. Yang ujung. Din mutakin. Lil muttaqin. Okey. Dan satu lagi wa mau'izatan lil muttaqin. Di situ adalah huruf lam bertemu selepasnya bukan mim atau ra. Maka bacaan di situ, tuan-tuan, kena baca secara izhar, bukan secara idgham. Itu satu lagi, tuan-tuan boleh gariskan. Kita ada jumpa 3, faja'alnaha 1, tuan-tuan, kemudian khalfaha, kemudian lil muttaqin. Okey, ada 3 lam yang ada tanda mati yang bukan bertemu selepasnya ra dengan lam, maka bacaannya secara izhar. Okey, baik tuan-tuan, kita lihat muka surat 130. InsyaAllah ini kedua terakhir berkaitan dengan lam, iaitu berkaitan dengan lam al-harf. Lam al-harf maksudnya iaitu lam yang bertemu dengan huruf, lam yang bertemu selepasnya huruf. Baik, kita lihat pengenalan. Lam al-harf ialah huruf lam yang bertanda mati. Masih lagi lam yang bertanda mati. Sebab apa, tuan-tuan? Kita belajar tentang tajuk besar kita, lam sakinah. Okey, saya ulang balik, tuan-tuan. Lam al-harf ialah huruf lam yang bertanda mati yang terletak pada perkataan. Tadi lam tadi, tuan-tuan, lam al-fi'il terletak pada kata kerja. Ini terletak pada
perkataan. Contoh hal dan perkataan bal. Kedua perkataan ini tersebut dikategorikan sebagai huruf. Maksudnya dalam Al-Quran sekiranya tuan-tuan jumpa hal, bal, maka di situ dikategorikan sebagai huruf. Okey, baik. Hukum bacaan lam al-harf ini kita lihat sama tuan-tuan, terdapat dua, iaitu yang pertama dibaca secara izhar, kemudian dibaca secara idgham. Baik, kita lihat yang pertama, dibaca dengan izhar sekiranya selepas lam yang bertanda mati ini terdapat huruf hijaiyah selain daripada lam dengan ra. Sama tak dari yang fi'il tadi tuan-tuan? Sama kan? Tapi yang ini berkaitan dengan huruf, iaitu tadi selepasnya mesti huruf tu ada perkataan hal ataupun bal. Hal, contoh hal, ha tu ha. Yang bal tu hurufnya adalah ba. Ba, okey. Baik. Contoh di situ dibagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca tuan-tuan. Hal unabbi'ukum. Sekali lagi tuan-tuan. Hal unabbi'ukum. Okay, sama kaedah dengan lam fi'il tadi, iaitu lam yang bertanda mati bertemu bukan selain daripada lam dengan ra. Maka di sini kalau kita lihat di sini contoh dibagi hal unabbi'ukum. Hal unabbi'ukum ni tuan-tuan, lam ini bertemu selepas apa tuan-tuan? Hamzah. Huruf hamzah. Maka di sini bukannya lam atau huruf. Kesimpulannya kena baca secara izhar. Okey, baik. Ini di bawah tajuk berkaitan dengan lam al-huruf. Kemudian yang kedua tuan-tuan, dibaca dengan idgham. Sekiranya selepas lam yang bertanda mati terdapat huruf lam dan ra yang berbaris. Contoh dia tu kan ada dua di situ. Yang pertama kita baca tuan-tuan. 1, 2, 3. Barrafa'ahu. Sekali lagi. Barrafa'ahu. Jangan kita baca tuan-tuan bal rafa'ahu. Seolah-olah lam itu hidup. Bal. Kita terus kepada idgham. Seolah-olah macam bukan hidup tuan-tuan. Seolah-olah kita baca secara izhar, bukan secara idgham. Kalau secara idgham dia akan baca rafa'ahu. Idgham ni bermaksud dari apa tuan-tuan? Membaca huruf yang mati, memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang berbaris. Itu maksud idgham. Barrafa'ahu. Kemudian yang seterusnya hal lakum. Jangan kita baca tuan-tuan hal lakum. Kena yang tadi kena masukkan hal lakum. Sama-sama tuan-tuan. Hal lakum. Okey. Boleh tuan-tuan Boleh. Okey. Boleh kita teruskan bawah lagi tuan-tuan. Contoh lam al-harf yang dibaca dengan idgham. Okey. Ini dibagi contoh, perlu di sini tak dibagi contoh lam al-harf yang dibaca dengan idgham yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh huruf bal dan huruf hal, dan ia dapat dilihat seperti berikut. Lam al-harf yang dibaca dengan idgham. Kita lihat sama-sama tuan-tuan. Yang pertama huruf bal bertemu dengan huruf lam. Tuan-tuan boleh buat bawah ni tuan-tuan. Contoh peta tadi kan, tulisan tu tuan-tuan buat bawah dia. Kita buat nota sikit. Lam bertemu dengan huruf ra. Betul tak tuan? Bal bertemu dengan huruf bal bertemu dengan huruf lam. Buat cerita tuan bawah tu tuan-tuan buat ringkasan. Kemudian huruf yang kedua, iaitu huruf yang pembagian yang kedua, iaitu huruf bal bertemu dengan huruf ra. Ini yang pertama. Yang kedua, bal bertemu dengan huruf ra. Dan yang ketiga tuan-tuan, huruf hal, bukan hal bertemu selepasnya dengan huruf lam.
dua, kemudian hal ada satu. Saya ulang lagi tuan-tuan. Apabila dibaca secara idgham terbagi kepada tiga bahagian. Yang pertama kita nak kenal dia apabila bal bertemu dengan lam. Kemudian yang kedua bal bertemu dengan ra. Dan yang terakhir hal bertemu dengan lam. Baik, kita lihat muka surat 131 tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat contoh huruf bal bertemu dengan huruf lam. Baik, terdapat tiga contoh di situ, semuanya dalam surah Al-Baqarah. Okey, tuan-tuan, kita sedia kita baca sama-sama. Kita baca secara idgham ke secara izhar? Secara idgham. Idgham maksudnya memasukkan. Baik, 1, 2, 3. A'udzubillah. Kita bagi contoh yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minuna. Sekali lagi tuan-tuan. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minuna. Okey. Baik, contoh yang kedua masih lagi surah Al-Baqarah ayat 116. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanituna. Dan yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 259. Kita sama-sama tuan-tuan. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika. Okey. Ketiga-tiga contoh ini tuan-tuan, ini adalah dibaca secara idgham apabila huruf bal bertemu dengan huruf lam. Okey, baik tuan-tuan. Baik, contoh tu tuan-tuan boleh gariskan pensil lam bertemu dengan lam. Bal bertemu dengan huruf lam. Baik, contoh yang seterusnya B tuan-tuan, terlihat contoh huruf bal bertemu dengan huruf ra. Terdapat pada dua contoh pada surah An-Nisa ayat 158 dan surah Al-Anbiya ayat 56. Baik, tuan-tuan, kita baca sama-sama. Kita mulakan dengan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Baik tuan-tuan, nanti kalau kita ulang kaji nanti tuan-tuan, kalau kita jumpa macam ni tuan-tuan, macam kita nak huraikan bal rafa'ahu Allah, kita sebut di situ itu adalah pertemuan di antara bal dengan huruf ra. Hukumnya bacaan adalah secara idgham. Tajuknya adalah tajuk besar tuan-tuan, di bawah tajuk lam sakinah. Okey, baik Okey, seterusnya contoh yang kedua, kita baca sama-sama tuan-tuan. Qala 1, 2, 3. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardh. Tuan-tuan, qala rabbukum. Jangan baca qala bal rabbukum, maka tak sempurna bacaan, tak tepat. Maka rosakkan tersebut hukum hakam tajuk di situ. Okey. Okey, seterusnya tuan-tuan info. Okey. Di sini tuan-tuan terdapat satu pengecualian, iaitu huruf lam yang bertanda mati bertemu dengan huruf ra yang berbaris dibaca dengan bacaan izhar berserta saktah dan tidak dibaca dengan idgham. Ini disebabkan oleh riwayat ini pembawa ni lah, pembawa bacaan ni lah, riwayat Hafs dan Asim. Antara itulah yang kita
amalkan di negara kita. Kemudian hanya terdapat satu contoh dalam Al-Quran, hanya satu contoh je tuan-tuan yang ada kecuali ini, iaitu dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Maka di sini tuan-tuan bukan termasuk dalam hukum bacaannya idgham. Ini terkecuali. Contoh daripada kita sama-sama tuan-tuan. Kemudian ada sin dan tasawuf, maka kena sakta tuan-tuan. Sakta ni maksudnya kita berhenti sebentar. Okey, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuan-tuan berhenti sebentar, jangan tarik nafas baru, guna nafas yang sama. Okey, bacaannya kalla bal rana ala qulubihim ila akhir ayat. Maka di sini bukannya termasuk hukum bacaannya secara idgham. Maka di sini terkecuali dia kena baca secara izhar. Hanya satu contoh saja dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Baik tuan-tuan, kita teruskan lagi, insya-Allah sikit lagi. Contoh huruf hal yang bertemu dengan huruf lam. Okey, ini masih lagi bawah hukum bacaan idgham. Dalam contohnya dia bagi ada 3, surah Al-Imran, surah Al-A'raf dan Ar-Rum. Baik, sama-sama tuan-tuan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Hal lana. Jangan kita baca hal lana. Kita berhenti situ, kemudian kita sambung. Kita baca hal lana. Okey, baik. Sebenarnya contoh yang kedua tuan-tuan, muka surat 132. 1, 2, 3 sama tuan-tuan. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Okey, sekali lagi tuan-tuan. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Bacaannya fahal lana. Dengan fahal kita berhenti, kemudian kita terus lana. Baik, seterusnya yang terakhir, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a. Hal lakum, itu contoh daripada surah Ar-Rum ayat yang ke-28. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu. Sikit lagi ya. Lagi satu berkaitan dengan lam al-am. Kita habiskan minggu depan insya-Allah, kalau tak apa-apa insya-Allah. Okey tuan-tuan, itu cukup sekadar itu. Baik, sebelum kita tutup kita punya perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan ada soalan? Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita akan habiskan minggu depan satu lagi tajuk. Kemudian kita akan masuk berkaitan dengan makhraj huruf, iaitu tempat keluarnya bunyi huruf. Ini seronok tuan-tuan. Ini di gambar jauh. Seronok apa tuan-tuan? Nanti dia akan keluar macam-macam lah. Kalau macam tu tuan-tuan, jangan kita segan, jangan kita malu tuan-tuan. Sebab kita proses nak belajar, kita kita betulkan apa yang sebelum ni kita buat, supaya kita biasa apa yang kita tak sebelum ni kita tak biasa, kita biasakan apa yang kita perbaharui, insya-Allah. Okay, baik, itu saja untuk malam ini tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Kita selagi dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana